Bersatu tuduh Zahid pasang spy dalam pejabat Perdana Menteri. Kemenangan Rafizi bahkan memberikan kemenangan besar buat UMNO. Isu Najib perlu masuk penjara, satu cerita bodoh. Kenapa sekarang baru bangkitkan perjanjian Perdana Menteri Bersatu? Perbalahan dalam PKR, ini reaksi Anwar. Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan mendedahkan Anwar Musa adalah saksi kepada perjanjian yang diberterai di antara Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan Bersatu. Mengulas kenyataan Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan yang menafikan ada perjanjian bagi lantikan timbalan Perdana Menteri, Wan Saiful malah menyifatkan Syahril sebagai ejen Presiden parti itu Ahmad Zaid Habidi di Pejabat Perdana Menteri atau PMO. Mungkin kejujuran Syahril masih dipersoalkan sebab ada orang pernah tuduh Syahril sebagai spy Zahid dalam PMO. Nampaknya ada perkara yang Perdana Menteri belum cukup percaya untuk dikongsikan dengan Syahril. Yang menjadi saksi kepada coalition agreement di sebelah Perdana Menteri ialah Anwar Musa, katanya. Tambah Wan Saiful, perjanjian gabungan yang dilakukan di antara Ismail Sabri dengan Bersatu adalah amalan terbaik dilakukan Naib Presiden UMNO berkenaan. Katanya ia juga amalan yang lazim di sesebuah negara yang beramal dengan demokrasi matang dan mahukan gabungan bagi membentuk kerajaan. Bab ini kita mesti puji Ismail Sabri, tahniah Datuk Seri, katanya lagi. Pada 2 Julai lalu, Presiden Bersatu merangkap Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin mengesahkan bertemu dengan Ismail Sabri bagi membincangkan pelantikan jawatan baru termasuk timbalan Perdana Menteri. Katanya beberapa perkara penting dibangkitkan dalam pertemuan tersebut berlandaskan perjanjian di antara Perikatan Nasional dan Perdana Menteri. Hari ini Syahril menafikan kewujudan persetujuan tersebut dan mempersoalkan mengapa ia dibangkitkan sekarang. Tak pernah diumumkan, tak pernah dibincangkan. PAS pun dalam Perikatan Nasional tak pernah pun sebut apa-apa berhubung hal ini. Jadi saya anggap ini cerita rekaan semata-mata oleh pihak terdesak, katanya ia dipetik utusan Malaysia. Kemenangan Rafizi Ramli sebagai timbalan Presiden PKR dalam pemilihan parti itu baru-baru ini diraikan ramai penyokong pembangkang. Bagaimanapun, kaji selidik yang dijalankan oleh firma analisis Rafizi, Invoke Solution, merumuskan kemenangan bekas ahli parlimen pandan itu kemungkinan besar akan memberikan kesan songsang terhadap Pakatan Harapan dalam PRU akan datang. Untuk rekod, kaji selidik tersebut dijalankan sebelum PKR menjalankan pemilihan mereka baru-baru ini. Kemenangan untuk Rafizi kemungkinan besar akan membunuh sebarang peluang untuk kemah besar pembangkang menjelang PRU ke-15 dan memberi peluang cukup tinggi untuk Barisan Nasional mencapai kemenangan besar, kata Invoke dalam rumusan kaji selidik berkenaan. Gagasan kemah besar ialah cubaan menggabungkan pelbagai parti pembangkang di bawah satu payung bagi memastikan pertembungan satu lawan satu dengan parti kerajaan pada PRU akan datang. Ia mendapat sokongan oleh beberapa pemimpin Pakatan Harapan. Idea tersebut muncul selepas keputusan 2 pilihan raya negeri iaitu Melaka dan Johor menunjukkan Barisan Nasional menguasai majoriti 2/3 walaupun mendapat kurang daripada 45% undi popular. Melalui sistem First Past the Post FPTP yang diamalkan di negara ini, sesebuah parti hanya perlu memenangi kerusi terbanyak di kerusi untuk muncul sebagai pemenang tanpa perlu mendapat 50% undi yang ada. Rafizi secara terbuka sudah menyuarakan bantahan kerasnya terhadap pendekatan kemah besar jika pola pengundian PRU ke-15 nanti sama seperti apa yang berlaku di Johor dan Melaka. Ada kemungkinan besar untuk Barisan Nasional mencatat keputusan sama hasil daripada perpecahan undi pembangkang. Ketika kemenangan besar Barisan Nasional itu mungkin menjadi mimpi ngeri buat pembangkang, Invoke berpendapat keadaan itu memberi kelebihan buat PKR dalam jangka masa panjang. Kemenangan Rafizi juga berkemungkinan akan mempercepatkan proses penjanaan semula parti dan mewujudkan prospek jangka panjang yang lebih baik untuk parti dalam kalangan penduduk Malaysia, kata firma itu. Rafizi diisytiharkan secara rasmi sebagai pemenang dalam persaingan untuk jawatan timbalan Presiden PKR pada Isnin lalu. Seorang lagi calon untuk jawatan tersebut ialah Setiausaha Agong PKR, Saifuddin Nasution Ismail, yang dilihat ramai mendapat sokongan Presiden parti itu, Anwar Ibrahim. Keputusan rasmi menunjukkan Rafizi menang dengan majoriti 16,668 undi. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Puan Zarkashi mempertahankan kenyataan timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan bahawa Najib Razak perlu masuk penjara terlebih dahulu jika mahu mendapatkan pengampunan. Bagaimanapun, kata Muhammad Puan, pandangan Muhammad telah diputar belit oleh Asia Times bagi menimbulkan cerita panas bodoh. Jelas Muhammad Puan, apa yang berlaku, Najib tidak mahu memohon pengampunan dan mahukan perbicaraan yang adil dijalankan terhadapnya.
Logiklah apa Mat Hassan kata, Najib perlu masuk penjara kalau dia mahu minta pengampunan. Isunya Najib tidak minta pengampunan. Najib mahu perbicaraan yang adil. Belum habis lagi. Najib tidak pernah minta pengampunan. Tidak ada kenyataan dari Najib. Tidak ada rekod Najib mahu di mahkamah. Bahkan tidak ada surat kepada Yang di-Pertuan Agong minta pengampunan. Tetapi Asia Times menggunakan logik masuk penjara itu sebagai bahan cerita yang dispin untuk buat cerita panas bodoh, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Semalam wartawan Asia Times Nick Cohen mempertahankan wawancaranya dengan timbalan Presiden UMNO itu berikutan dakwaan bahawa laporannya mengambil kenyataan Muhammad di luar konteks. Kami tetap dengan laporan kami, katanya di Twitter bersama dengan pautan untuk memuat turun rakaman audio daripada wawancara itu. Bercakap kepada Malaysia Kini, Cohen mengesahkan rakaman itu adalah sahih dan berkata Muhammad sedar wawancara itu dirakam. Dalam pada itu Muhammad Puat berkata adalah tidak munasabah jika Najib meminta pengampunan sedangkan perbicaraan masih berjalan. Tidak munasabah Najib minta pengampunan. Perbicaraan Najib masih berjalan, termasuk isu Hakim Nazlan ada conflict of interest. Anwar memang minta pengampunan di dalam penjara. Nak keluar kena minta ampun. Minta ampun bermakna mengaku salah. Najib mahu perbicaraan adil, tidak minta apa pun, katanya lagi. Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan menafikan dakwaan terdapat perjanjian Ismail Sabri Yaakob dengan Perikatan Nasional untuk melantik timbalan Perdana Menteri sebelum Ismail dilantik sebagai Perdana Menteri. Beliau berkata, jika benar perjanjian itu wujud, mengapa baru sekarang ia dibangkitkan oleh sesetengah pihak ketika ini? Syahril juga mendakwa pelantikan jawatan timbalan Perdana Menteri tidak pernah dibincangkan dengan mana-mana pihak, termasuk PAS dalam Perikatan Nasional. Tiada perjanjian setahu saya. Kalau ada perjanjian, kenapa sekarang baru kita dengar dakwaannya? Kalau ada, kenapa ada menteri-menteri kanan? Tak pernah diumumkan, tak pernah dibincangkan. PAS pun dalam Perikatan Nasional tak pernah pun sebut apa-apa berhubung hal ini. Jadi saya anggap ini cerita rekaan semata-mata oleh pihak terdesak, katanya menurut utusan Malaysia. Selasa lalu, Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan berkata kepada portal FMT, perbincangan jawatan timbalan Perdana Menteri yang dibuat antara Presiden parti itu, Muhyiddin Yassin dengan Ismail baru-baru ini bukan sesuatu yang baru. Beliau berkata jawatan itu adalah perjanjian yang dibuat antara Perikatan Nasional dengan Ismail sebelum beliau dilantik menjadi Perdana Menteri. Dalam pada itu, Syahril berkata Ismail sebagai Perdana Menteri tidak akan tunduk terhadap desakan mana-mana pihak mengenai apa jua perkara. Katanya Ismail merupakan Perdana Menteri dari UMNO dan Barisan Nasional sudah tentu akan mendengar pendirian partinya. Dia akan dengar pendirian Barisan Nasional, bukan cakap atau desakan Perikatan Nasional. Tambah lagi, sekarang dalam keadaan cabaran ekonomi dan di hujung-hujung penggal ini, bukan masa untuk sibuk tentang jawatan baru. Sedangkan Kabinet sudah ada. Patut Kabinet dan Majlis Pemulihan Negara bantu Perdana Menteri, bukan desak-desak jawatan, katanya. Persaingan sengit dalam pemilihan Parti Keadilan Rakyat 2022 Mei lalu tidak mencetuskan sebarang permusuhan yang ketara. Bahkan kata Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, jika ada persaingan sudah tentu ada penyokong masing-masing. Bagaimanapun katanya ia tidak menjejaskan proses pemilihan calon yang bertanding kerana semuanya berlangsung secara telus, bebas dan adil. Memang kalau ada persaingan, tentu ada penyokong masing-masing, ada kekuatan, ada kelemahan masing-masing. Yang penting ia tidak mencetuskan permusuhan yang ketara. Ia boleh meredakan, katanya menerusi rakaman video. Dalam wawancara itu, Anwar yakin pemilihan PKR tidak menjejaskan parti seperti pemilihan sebelum ini. Beliau menjelaskan pemilihan itu diterima ahli dengan mengekas semangat untuk mempertahankan idealisme. Yang penting ia tidak mencetuskan permusuhan yang tajam berbanding pengalaman 2018 yang lalu, katanya. Pada pemilihan Mei lalu, seramai 1,118,423 ahli PKR layak mengundi dan 11,282 calon menawarkan diri bertanding pelbagai jawatan di peringkat pusat, cabang dan sayap. Anwar berjaya mengekalkan jawatan sebagai Presiden bagi tempoh 2022-2025 selepas menang tanpa bertanding, manakala bekas ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli menewaskan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail bagi jawatan timbalan Presiden. Keputusan pemilihan itu turut menampilkan 4 naib Presiden yang menang, iaitu Datuk Seri Amiruddin Syari, Chang Lih Kang, Nik Nazmi Nik Ahmad dan Datuk Seri Amiruddin Harun. Jawatan Ketua Wanita PKR dimenangi Fadilah Siddiq dan timbalannya Juwairiyah Zulkifli, manakala 3 naib ketuanya Wasanti Sinasami, Jun Liao dan Sanggita Jayakumar. Ketua Angkatan Muda Keadilan pula dibenangi Adam Adli Abdul Halim dan timbalannya Muhammad Kamil Munim, serta 3 naib ketua disandang oleh Atira Hanim Razali, Pravin Murali dan Prasan Kumar Brakasam.